Banun melakukan kerja-kerja untuk Hidayah Center. So insya-Allah ini kita mula awal sebab isyak awal kan. So insya-Allah kita akan mula lepas ni sehingga pukul 10 insya-Allah. Kalau ada soal-soal tu siapkan, insya-Allah kita sama ada bercakap ataupun tulis dalam chat insya-Allah. Okey ya. So insya-Allah tanpa membuang masa lagi serahkan pada Profesor Madya, Dr. Faisal. So insya-Allah dia semoga kita dapat bernafas mas. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Dr. Ahmad atas kata-kata aluan. Ahli Usra Gabungan Ampang Jaya, Ikram Ampang Jaya, Gabungan Muhib. Terima kasih atas kehadiran. Saya tak pastilah saya dah on video. Saya dah on video dah ni tapi tak nampak gambar saya ni. Sebab laptop anak kan, jadi saya pun tak biasa lah tengok. Tapi tak apalah, yang penting boleh dengar suara saya dan boleh lihat. Ya, dengar jelas dan juga ada slide pun okey. Cuma video tak ada. Tak apalah tu. Okey. Slide ni yang saya sempat sediakan. InsyaAllah kita akan bincang pada malam ini dalam usrah gabungan kita ini tentang tafsir surah Al-Qadr. Dan surah Al-Qadr ni memang sangat biasa dengan kita, terutamanya ketika bulan Ramadan sentiasa disebut-sebut tentang Lailatul Qadr, malam qadar ataupun Lailatul Qadri, yang setiap orang daripada kita bercita-cita untuk mendapat dan mencari malam Lailatul Qadar kerana kelebihannya sangat besar ya. Sebab itu saya sebutkan tadi surah ini biasa dengan kita. Malah dalam solat kita pun kita mungkin biasa baca surah ini. Kita dah faham, kita dah tadabbur, fahami dengan sebaiknya tafsiran surah ini. Tetapi apabila saya melihat kepada tafsiran kepada surah ini, rupanya banyak lagi ilmu-ilmu yang saya sendiri pun tak tahu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu daripada saya. Tapi apabila saya baca tafsiran tu, banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu Allah yang kita tak tahu. Kenapa dibaca macam ini, kenapa digunakan dengan jamak, kan? Kenapa didahulukan, kenapa dikemudiankan. Memang banyaklah rahsia-rahsia Quran, itulah kemukjizatan Quran ya. Allah turunkan Quran ini dengan kemukjizatannya yang banyak lagi yang kita tak tahu. Dan insya-Allah kita cuba bincangkan, kupaskan surah Al-Qadri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu surah Al-Qadr dan saya yakin ramai daripada kalangan kita telah menghafalnya. Cuba kita lihat terjemahan kepada surah ini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Dhamir hu itu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Jadi kalau kita tengok terjemahan dia, Al-Qadr, Lailatul Qadri. Qadri itu diterjemahkan dengan maksud kemuliaan, malam kemuliaan. Nanti kita akan bincang, ada beberapa lagi makna bagi Al-Qadri. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Jadi 5 ayat daripada surah Al-Qadri yang saya telah bacakan terjemahannya. Okey, cuba kita lihat pengenalan surah Al-Qadri. Surah Al-Qadri mengandungi 5 ayat yang pendek-pendek, 5 ayat. Diturunkan di Mekah, tapi biasalah kita lihat apabila sepanjang kita dah membincangkan tentang tafsiran ayat-ayat Quran, surah-surah ini, surah daripada juzuk amma ni, kadang-kadang kita jumpa biasanya ulama tak sepakat lah. Ada yang kata diturunkan di Mekah, ada yang kata diturunkan di Madinah, ya. Tapi majoriti kata turun di Mekah lah surah Al-Qadri ini, ya. Dinamakan Al-Qadri dengan maksud kemuliaan. Ini salah satu maksud kepada surah Al-Qadri. Ada lagi maksud-maksud lain yang akan saya bincangkan nanti. Kemudian berkaitan dengan pengenalan surah ini, yang kita sedia maklum, kita sedia tahu ialah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadri daripada Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz, di mana di Lauh Mahfuz itu telah disimpan semua perkara, telah ditetapkan semua perkara di Lauh Mahfuz, ya, yang tak boleh diubah. Ya, kalau di Lauh Mahfuz itu tidak boleh diubah. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, secara sekaligus. Baitul Izzah itu ialah di langit pertama. Langit pertama. Baitul Izzah itu berada di langit pertama. Dan mungkin juga kita pernah dengar Baitul Ma'mur satu lagi. Baitul Ma'mur itu adalah bait yang terletak di langit ketujuh, yang kalau kita ingat hadisnya, di mana setiap hari 70,000 malaikat masuk di situ untuk beribadat. Ya. Itu di Baitul Ma'mur, itu di langit yang ketujuh. Jadi Quran yang dikatakan dalam surah Al-Qadar ini diturunkan daripada Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu pada langit pertama dunia. Dan para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan, untuk melaksanakan segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, ya. Jadi ini adalah pengenalan kepada surah Al-Qadr, pengenalan ringkas kepada surah Al-Qadri, ya. Kemudian kita lihat bukti keberkatan malam Lailatul Qadar yang sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Dalam ayat lain juga disebutkan pada malam yang berkat. Ya. Kenapa berkat? Apa bukti keberkatan malam Lailatul Qadar itu? Kerana pertamanya keberkatannya dilihat dari sudut ia lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadat di dalamnya seolah-olah kita beribadat lebih daripada 1000 bulan. Kalau ikut kiraannya 83 tahun lah. Kemudian turunnya para malaikat dan Jibril. Nanti kita akan bincang pada malam Lailatul Qadar. Langit menjadi sesak, bumi menjadi sesak apabila turunnya para malaikat. Dan para malaikat turun bersama dengan Jibril. Jadi kita ingat Jibril tak turun-turun dah selepas Nabi wafat, kan, wahyu dah terputus. Tugas Jibril dah selesai, kerana tugas Jibril lah menyampaikan wahyu. Sejak daripada zaman awal lagi, dengan Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Peranan Jibril ialah menurunkan wahyu itu. Dan yang terakhirlah kepada Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad wafat, mungkin pada sangkaan kita Jibril tak turun, tetapi Jibril turun, tapi bukan bawa wahyu lah. Dia turun sempena dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian keberkatan malam itu ialah kerana disebutkan di dalam ayat ini,
salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan, keamanan, ketenteraman. Kesejahteraan, keamanan, ketenteraman sehingga terbit fajar. Jadi ini antara yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa malam ini adalah malam keberkatan, malam yang berkat. Kemudian persoalan yang timbul tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam qadar lah. Adakah malam itu memang telah diberkati atau ianya diberkati selepas Al-Quran diturunkan pada malamnya? Ya? Adakah malam itu memang telah diberkati atau ianya diberkati selepas Al-Quran diturunkan pada malamnya? Pendapat yang menyatakan ianya memang malam yang sudah berkat dari asal, itu pendapat yang lebih tepatlah. Malam yang sudah berkat dari asal, dan apabila Al-Quran diturunkan pada malamnya menambahkan lagi keberkatannya. Itu pendapat yang lebih tepat. Asalnya memang malam Lailatul Qadar itu memang dah berkat dah, dan sempena dengan Quran diturunkan itu menambahkan lagi keberkatannya. Dalil bagi hujah ini terdapat dalam surah Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nampak tu ada perkataan mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi ataupun diberkati. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Ya. Okey, jadi kita tahulah malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkati. Kemudian seterusnya, sekejap ya, saya dah terlari dia punya, tak ada mouse ni. Okey, sekejap. Ini yang mana? Pengenalan, bukti, persoalan. Okey. Kita mulakan ayat yang pertama, tafsiran ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Jadi kan dalam ayat ini Allah guna inna, sesungguhnya kami. Anzalna, na tu merujuk kepada kami. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi kenapa Allah guna kami? Itu yang saya kata tadi, ada lagi perbahasan-perbahasan yang mungkin kita tak tahu. Allah menggunakan perkataan kami untuk dirinya, mewakili dirinya, untuk dirinya dalam ayat ini. Ramai juga yang keliru tentang kenapa Allah gunakan kalimah kami ini. Sehingga ada yang menyatakan ini adalah dalil menunjukkan bahawa Tuhan itu banyak. Ini adalah golongan-golongan yang menimbulkan syubhat dan kekeliruan. Cuma saya tak dapat cari lagi siapakah golongan ini yang menyatakan apabila Allah guna inna kami, menggambarkan dirinya sebagai kami, menunjukkan Tuhan itu banyak. Sebagaimana kita tahu dalam agama Kristian, mereka percaya kepada Trinity, 3 dalam 1. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kupasan para ulama menunjukkan bahawa perkataan kami ini, dan kita banyak lihat dalam ayat Quran, memang Allah guna kami. Allah nisbah dirinya dengan kami. Apabila Allah gunakan kami ini berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan rahmat Allah, seperti menurunkan hujan, menurunkan rezeki, menurunkan nikmat, Allah guna kami. Dan ini biasa sahaja dalam bahasa Arab. Biasa saja digunakan dan kita biasa temui di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ia tak ada jadi isu pun zaman awal dulu, zaman Nabi dulu. Orang kafir musyrikin pun dia boleh terima perkataan kami itu apabila Allah menggunakan kami. Tak timbul pun apabila Allah gunakan kami menunjukkan Tuhan itu banyak. Tidak pernah mereka menyatakan, orang kafir Quraisy musyrikin dikatakan Tuhan itu banyak apabila Allah gunakan dhamir kami. Okay, jadi mereka tak keliru pun. Keliru zaman sekarang. Okay.
Tidak pernah kita dengar mana-mana hadis yang menyebutkan mereka menggunakan hujah ini semasa menolak Nabi Muhammad. Atau mereka berdebat dengan Nabi dengan dakwaan bahawa Tuhan itu banyak kerana Allah menggunakan lafaz kami. Jadi kalimah nahnu ataupun inna ataupun apa saja yang melambangkan kami memang digunakan dalam bahasa Arab dan tamadun sebelum Arab dan sampai sekarang untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Jadi bukan jadi isu lah perkataan kami itu. Okey, seterusnya. Okey, kemudian tadi inna kami lah. Kemudian perkataan anzalnahu. Jadi kali ini kupasan kali ini kita banyak bincang tentang penggunaan bahasa itu. Allah guna anzalnahu, anzala daripada perkataan anzala. Dia ada satu lagi perkataan nazzala. Ingat satu perkataan anzala, kedua-duanya bermaksud turun, menurunkan. Tetapi menurunkan sama ada sekaligus ataupun menurunkan beberapa kali, sedikit demi sedikit. Jadi kalau kalimah anzala daripada anzalnahu, asalnya perkataan anzala merupakan daripada wazan, kalau kita belajar saraf dalam bahasa Arab, timbangan atas timbangan af'ala. Anzala atas timbangan af'ala bermaksud menurunkan sesuatu sekali sahaja. Sebab itu ayat Quran ini, sebab itu ulama kata dia diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Apabila diturunkan sekaligus, maka Allah guna anzalna daripada perkataan anzala. Satu lagi perkataan ialah nazzala daripada wazan ataupun timbangan fa'ala. Jadi af'ala ini fa'ala. Jadi kan setiap wazan-wazan tu ada makna dia. Bermaksud menurunkan sesuatu banyak kali ataupun sedikit demi sedikit. Jadi kita kena tengok. Allah gunakan nazzalna ataupun anzalna. Oleh kerana itu selalu dalam Quran apabila menyebut tentang penurunan Al-Quran digunakan kalimah nazzala. Kalau kita jumpa ayat-ayat, mana-mana ayat yang menceritakan penurunan Al-Quran, Allah akan guna perkataan nazzala. Kenapa Allah guna perkataan nazzala? Kerana ia turun, Quran turun kepada Nabi bukan sekaligus. Turun kepada Nabi beransur-ansur selama 23 tahun. Tetapi kalau kita lihat kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, ketika Allah menggambarkan penurunan Taurat, penurunan Injil, Allah gunakan kalimah anzala. Kenapa anzala? Menunjukkan Taurat itu diturunkan sekaligus, bukan beransur-ansur. Begitu juga Injil diturunkan sekaligus, bukan beransur-ansur. Itulah perbezaannya antara anzalna ataupun nazzalna. Okey, cuba tengok dalam surah Ali Imran ayat 3 Allah berfirman nazzala. Tengok Allah guna nazzala. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Tengok. Allah guna kali pertama Allah guna nazzala. Kali kedua Allah guna anzala. Ini memang rahsia-rahsia penggunaan perkataan pun ada rahsia dia. Jadi nazzala yang pertama itu merujuk kepada Al-Quran, iaitu Allah menurunkan Alkitab iaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Kenapa guna nazzala? Kerana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Manakala wa anzalat Taurat, Taurat dan Injil digunakan perkataan anzala, menunjukkan bahawa Taurat dan Injil itu diturunkan sekaligus. Jadi itulah rahsia perkataan. Tadi kita dah tahu rahsia kenapa guna kita tahu kenapa perkataan nahnu, kami, inna, kami digunakan.
yang tadi pula kita tahu perkataan nazzala dan anzala. Tapi dalam ayat surah Al-Qadar ini Allah menggunakan perkataan anzala pula. Kenapa Allah gunakan perkataan anzala? Kerana ini ayat Quran ni. Al-Quran ni kan. Tadi kita kata Quran turun beransur-ansur. Kan? Kenapa Allah guna, kalau beransur-ansur Allah akan guna nazzala. Kenapa Allah guna anzala di sini? Kan ini adalah kerana dalam ayat ini ia menceritakan bagaimana penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz yang di situ berkumpul semua dokumen-dokumen semua di situ. Takdir, ketentuan Allah semua dah ditentukan. Sebelum 50,000 tahun Allah jadikan langit dan bumi. Lauh Mahfuz ni dah ada dah. Kan diturunkan Al-Quran tu ke langit dunia, Baitul Izzah, dengan cara sekaligus iaitu lengkap. Kerana itulah digunakan kalimah anzala dalam ayat ini. Itu cantiknya kalau orang bidang bahasa kan dia sukalah perbahasan macam ini. Okey, kita kembali balik kepada makna al-qadar yang tadi disebutkan. Maknanya ialah kemuliaan. Lailatul Qadri itu maksudnya ialah malam kemuliaan. Tetapi di sana ada lagi rahsia-rahsia yang ulama keluarkan. Pendapat-pendapat, kupasan-kupasan berkaitan dengan maksud al-qadri. Digunakan kalimah al-qadri itu dalam maksud kadar. Bahasa Arabnya qadar lah, dalam bahasa kita kadar tertentu kan, bilangan tertentu ataupun jumlah tertentu ataupun bahagian lah. Allah menentukan bahagian kadar apa yang manusia akan dapat pada tahun itu. Jadi ada kaitan lah, sebab rezeki kan semua itu berkaitan dengan jumlah ataupun kadar yang kita dapat, bahagian yang kita dapat daripada rezeki, bahagian yang kita dapat daripada nikmat, ataupun apa saja bencana, na'udzubillah lah, yang menimpa kita, itu dah ditentukan. Ya? Itu maksud kadar, bahagian-bahagian yang diberikan. Sebab itu dinamakan qadar. Begitu jugalah dengan al-qadar Allah Ta'ala ini, iaitu al-qadar keseluruhan telah ditetapkan di Lauh Al-Mahfuz, tetapi setiap tahun akan dibentangkan kepada para malaikat. Jadi di Lauh Mahfuz tu dah lengkap dah ketentuan Allah tu. Kan? Allah dah tentukan apa akan berlaku, bila COVID akan berlaku, bila COVID akan selesai, lepas COVID apa pula. Semua dah ditentukan di Lauh Mahfuz yang tak boleh berubah. Itu di Lauh Mahfuz. Tapi setiap tahun, apa yang berlaku setiap tahun, ini yang berkait dengan ayat ini, surah Al-Qadar ini. Di mana setiap tahun akan dibentangkan kepada para malaikat untuk apa yang ditentukan di Lauh Mahfuz itu, untuk berlaku untuk tahun itu, apa yang berlaku tahun hadapan contohnya. Apa yang akan berlaku tahun berikutnya. Itu dibentangkan kepada para malaikat untuk menjalankan kadar ataupun kadar untuk tahun itu saja, untuk melaksanakan. Jadi ini adalah penentuan apakah yang akan terjadi pada tahun itu. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan panjang umur lagi, siapa yang akan mati, siapa yang akan sakit, siapa yang akan diberi rezeki, macam-macam lah. Kan? Semua itu akan diperincikan ketika malam Lailatul Qadar dibentangkan kepada para malaikat untuk tahun itu. Okay? Okey, ini antara sebab dinamakan Al-Qadar. Lagi, malaikat tidak tahu penentuan Allah di Lauh Mahfuz. Kan? Para malaikat tidak tahu apa yang Allah tentukan di Lauh Mahfuz. Maka mereka hanya tahu apa yang terjadi setahun itu saja. Kerana mereka dibentangkan untuk setahun. Apa yang akan berlaku. Dan peranan malaikat lah yang contohnya yang mengambil nyawa, kan, yang menjaga manusia dan macam-macam lagi tugas-tugas para malaikat. Mereka diberitahu pada malam itu, iaitu pada malam Lailatul Qadar, tentang apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun. Kenapa diberitahu kepada mereka, kepada para malaikat? Kerana mereka lah yang akan menjalankan tugas perancangan apa yang telah Allah tentukan pada tahun itu. Jadi dibentangkan kepada para malaikat. Ini maksudnya tugasan lah kepada para malaikat. Ini tugas-tugas para malaikat untuk melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Qadar juga boleh diterjemahkan sebagai kemuliaan. Ya, memang terjemahnya kalau kita lihat terjemahan kepada surah Al-Qadar ini memang ditulis Al-Qadar itu kemuliaan. Dan kerana itu Lailatul Qadar boleh juga dikatakan sebagai malam kemuliaan. Malam yang paling mulia lah. Kerana Quran turun. Quran diturunkan pada malam itu, maka pastinya itu adalah malam yang paling mulia. Kerana Quran itu adalah sendiri mulia. Diturunkan pula pada malam itu juga malaikat semua turun bersama Jibril. Kan? Jadi selain daripada kemuliaan, ia juga adalah malam keberkatan. Al-Qadar juga boleh diterjemahkan sebagai penghargaan. Nak hargai siapa ni sebenarnya? Kan, nak hargai bagi orang yang beribadat pada malam itu kepada Allah dan taat kepada Allah. Allah akan hargai dan berikan kelebihan amalan mereka itu melebihi 1000 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun, dia lebih khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya lebih lagi lah. Kan? Jadi kita lihat memanglah kalau disebutkan di sini umur umat Nabi Muhammad pendek sahaja, maka Allah beri kelebihan dengan pahala berganda. Jadi kalau kita lihat kupasan tafsiran, ulama sebut umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang, maka mereka mempunyai masa yang panjang untuk beribadat kepada Allah. Tapi umur umat Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis 60 hingga 70, sekitar 60 hingga 70. Kalau yang sampai 80, 90 tu bonus lah ya. Dan tapi kebiasaannya 60 hingga 70. Dan sekarang zaman sekarang ni lagi awal lah ya. Dia tak kira dah 30 pun, 40 pun dah sampai ajalnya ya. Jadi kan walaupun umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tetapi Allah ganti dengan ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat ganda. Antaranya ialah pada malam Lailatul Qadar yang pahalanya seperti kita beribadat selama lebih daripada 1000 bulan ya. Begitu juga ganjaran-ganjaran pahala yang lain ya. Kalau kita baca ganjaran-ganjaran pahala, diberikan pahala seperti menunaikan haji dan umrah, diberikan pahala seperti dibina rumah di dalam syurga kan, dihapuskan dosa walaupun dosa itu sebesar buih, sebanyak buih di lautan. Jadi kelebihan-kelebihan yang berlipat kali ganda yang kadang-kadang kita fikir itu amalan yang sedikit, tetapi diberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Ya, ini kelebihanlah umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, tetapi diberi ganjaran yang besar jika amalan yang dibuat itu memenuhi syarat-syaratnya. Al-Qadar juga boleh bermaksud penahanan, tertahan, tersekat. Sebagai contoh, Allah menahan rezeki seseorang. Ini juga digunakan perkataan qadar itu. Seperti kita lihat dalam surah Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara, qaf dal ra. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, qadara kan. Qadara itu maksudnya membatasi, menyempitkan, menyekat, menahan. Kan. Digunakan, okey, itu satu lagi pendapat. Digunakan qadar dengan maksud ini kerana apabila sesuatu itu tertahan, tersekat kerana banyak sangat. Sebagai contoh, ketika pada malam Lailatul Qadar memang ramai sekali malaikat yang turun sehingga qadar itu dengan maksud daik, sempit kan, tersekat. Itu maksudnya lah. Maksudnya penuh langit, kita tak nampak langit apa-apa, kita nampak lapang je langit. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, kalau itu dah memang malam Lailatul Qadar, sebenarnya langit itu traffic jam. Malaikat turun. Di bumi pun penuh dengan para malaikat. Itu dinamakan malam yang berkat, malam yang mulia, malam yang mustajab doa dan sebagainya. Jadi keadaan menjadi sempit. Baik. Ustaz ada gangguan ni, minta apa ni? Mohon tolong tutup mic Okey, terima kasih. Okey, jadi ini antara yang maksud qadar yang kita bincang walaupun terjemahannya bermaksud kemuliaan. Tetapi semua boleh disesuaikan dengan perkataan qadar tadi. Seterusnya ayat yang kedua,
Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Ini pun ada juga daripada aspek bahasa ya. Kalimah adra, kalau kita tengok terjemahan dia, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah tanya soalan dalam bentuk istifham tanya. Okey, kalau kita lihat di sini kan adra tu, Allah guna perkataan adra itu menunjukkan yang lepas. Okey, dan ada dalam ayat-ayat lain di mana Allah menggunakan penggunaan present tense. Present tense. Yudrik. Kadang-kadang Allah guna wama adraka. Kalau dalam ayat ini wama adraka. Tapi dalam surah Abasa ayat 3 wama yudrik, itu menggunakan present tense. Yang tadi past tense. Wama yudrika la'allahu yazakka. Bagaimanakah kamu beritahu barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Jadi apa beza bila mana Allah guna adrak, bila mana Allah akan guna yudrik? Adrak tu maksudnya apa? Tahukah kamu, kan? Ataupun bagaimana kamu boleh tahu? Jadi kan kalau kita lihat perbezaan penggunaan kalimah ini, kita akan dapati apabila Allah gunakan dalam bentuk past tense yang lepas, Allah akan berikan jawapannya selepas itu, kan? Contohnya dalam ayat ini, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi Allah jawab. Kalau Allah guna past tense, adraka, kata kerja lepas, maka akan ada jawapannya selepas itu. Jadi apabila Allah tanya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Allah jawab. Tapi kalau Allah guna perkataan yang mengisyaratkan kepada present tense, wama yudrik, kan? Itu tak ada jawapan. Allah tidak akan beritahu maklumatnya ataupun maklumat yang diperlukan, tak ada jawapan. Sebagaimana contoh dalam ayat Abasa ini, kan? Bagaimanakah kamu boleh tahu barangkali dia ingin membersihkan dirinya? Tapi ayat selepas tu tak cerita apa sebenarnya. Tak ada cerita. Stop sampai situ saja. Okey. Tapi oleh kerana dalam ayat surah Al-Qadar ini Allah gunakan dalam past tense yang lepas, maka Allah beritahu tentang apakah malam itu. Sebenarnya ada lagi contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan perkataan. Kita akan jumpa banyak sebenarnya perkataan adraka, yudrika. Kita pun boleh buat kajian sendiri. Tengok ayat selepas tu jawab ke tidak. Dan tengok bagaimana para mufassir kita, para ulama tafsir kita, mereka kaji rahsia penggunaan tu. Kenapa adraka? Kenapa yudrika? Hebat kalau kita boleh kaji dengan lebih mendalam. Apabila digunakan kalimah ma adraka dalam surah-surah yang lain, tidak diulang lagi soalan itu, kan? Kalau perkataan ma adraka, dia tak diulang dah ma adraka tu. Tapi dalam surah ini Allah sebut lagi soalan itu, kan? Kat mana? Wa ma adraka ma. Kenapa dia kata tu Allah sebut lagi soalan itu di dalam ayat selepas ini, menunjukkan kelebihan malam qadar. Nanti saya cek baliklah, mungkin saya ada tertinggal huraian dia. Kalau ikutkan di sini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali saja kan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah. Tak ada pula diulang. Mungkin saya silap di sini. Dia hanya sekali saja disebutkan dalam surah ini. Okey, bilakah Lailatul Qadar? Ini kita bincanglah. Biasa kita bincang dalam Ramadan. Kalau ada tazkirah dalam bulan Ramadan, akan dibincangkan bila berlakunya Lailatul Qadar. Banyaklah perbahasannya. Tapi sebenarnya Nabi pernah nak beritahu. Nabi pernah nak beritahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Antaranya, tapi semasa baginda keluar hendak memberitahu, memang Nabi nak beritahu, tapi bila baginda keluar hendak memberitahu, ada orang bertengkar, maka dilupakan tentang berita itu kepada Nabi. Jadi Allah lupakan daripada fikiran Nabi, daripada ingatan Nabi, sehingga Nabi tak pasti bila. Sebenarnya Nabi tahu dan nak hendak beritahu, tapi ada hikmahnya. Ada pula orang bertengkar ketika itu, lalu Nabi dilupakan tentang berita itu, maka sampai ke hari ini kita tak tahulah bila
Lailatul Qadar. Cuma dalam hadis-hadis disebutkan malam-malam ganjil, malam 21, 23, semua ada dalilnya, 25, 27, 29. Ya. Okey, apa bukti yang Nabi nak beritahu sebelum tu? Kalau kita lihat riwayat Bukhari daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada Lailatul Qadar, ada dua orang sahabat berdebat. Baginda bersabda, aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi ada dua orang berdebat sehingga tidak boleh lagi diketahui bilanya mungkin ini lebih baik bagi kalian. Bilanya, mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah di malam 29, 27, 25 dan dalam riwayat lain 27, 29 dan 5. Riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi memang ada hasrat Nabi nak cerita kat kita. Tapi ada hikmah juga. Apabila kita tak tahu, maka kita akan mencari dalam setiap 10 malam terakhir dalam malam-malam ganjil. Setiap orang daripada kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Tapi ada juga kita yang memang dah fokus kepada malam-malam tertentu, terutamanya malam yang ke-27. Kalau kita pergi buat umrah ke, pada malam 27 tu Mekah tu memang tak boleh masuk. Mekah Madinah memang penuh. Kalau dah masuk waktu maghrib tu tak boleh keluar dah. Itu pengalaman lah, berdasarkan pengalaman ramai daripada kalangan kita. Okey, seterusnya bila kita selesai, kemudian ayat seterusnya dia kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Fi syahrin. Tafsir khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibuat kiraan alfu syahrin, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Tetapi Allah gunakan kalimah khairun, lebih baik. Lailatul Qadri, malam qadar itu lebih baik. Ini bermakna ia lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Bukan setakat, ada ulama kata bukan setakat 1000 bulan saja, tetapi selama-lamanya. Kerana 1000 bulan tu dah gambaran kepada terlalu banyak. Kan? Jadi ada setengah ulama kata beribadat selama-lamanya. Ada yang tafsir begitu. Bukan saja tafsirannya beribadat selama 1000 bulan ataupun lebih daripada 1000 bulan, tetapi ada tafsiran yang kata seolah beribadat selama-lamanya. Nak menunjukkan perkataan alfi itu 1000 tu nak menunjukkan kepada mubalaghah, bersangatan yang boleh membawa maksud infinity. Sampai dikatakan selama-lamanya. Macam hadis berkaitan dengan tentang 70,000 lah yang masuk syurga tanpa hisap. Ada riwayat kata lebih daripada itu lagi. Ada kata 70,000 tu nak menggambarkan banyaknya dan boleh lebih lagi yang masuk syurga tanpa hisap. Bukan setakat 70. Sampailah taman kita ni, tak tahu kiamat bila. Kan 70,000 tu sikit lah sebenarnya. Tapi ada riwayat lain kata lagi ganda, ada gandaan lagi. Internet saya okey ke, dengar ke? Sebab tulis sini your internet connection is unstable. Okey ke suara saya? Ya, tak tahu, internet saya pun ni tak berapa elok sangat, tapi memang tersekat-sekat sikit lah. Oh ya? Tapi okey, boleh dengar. Boleh dengar. Okey, faham. Okey. Teruskan lah. Okey, ayat seterusnya ialah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Okey, sebelum tu saya tertinggal ke kejap? Okey, dah sudah. Okey, disebutkan sini malaikat turun. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, digunakan malaikat dulu. Turun para malaikat-malaikat waruhu fiha. Ruh di sini ialah malaikat Jibril. Kan? Jadi betul ke ar-ruh itu malaikat Jibril? Kita jumpa memang selalulah kalau Jibril itu memang maksudnya ruh itu maksudnya Jibril. Memang disebut cara begitu dalam Quran, di mana kalimah ruh itu disebut selepas kalimah malaikah. Selepas kalimat malaikah datang perkataan ruh yang merujuk kepada Jibril.
Tetapi susunannya tidak sama. Kadang-kadang disebut malaikah dulu dan kadang-kadang disebut ruh dulu. Tapi biasanya malaikah dululah. Contohnya dalam surah Al-Ma'arij, Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Kan, malaikat-malaikat dan Jibril naik, digunakan perkataan malaikat dulu. Malaikat-malaikat barulah datang roh iaitu Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Jadi jangan kita ingat roh itu roh yang kita faham. Sebagaimana kita faham, tetapi roh juga membawa maksud malaikat Jibril. Ini adalah kebiasaan penggunaan susunan ini. Cuma sekali saja susunan itu ditukar, iaitu dalam surah An-Naba, surah An-Naba ayat 38. Ruh dulu pula. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Inilah rahsia kenapa kejap Allah guna malaikat, lepas tu datang roh. Kemudian ayat ini Allah guna roh pula, lepas tu datang malaikat. Semua itu ada rahsia-rahsia di sebalik itu. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Apabila diteliti, beza susunan itu adalah kerana pergerakan yang berbeza. Kalau Allah menyebut tentang malaikat, selalunya berkenaan mereka bergerak turun naik. Kalau ada perkataan malaikat tu dia menceritakan turun naik malaikat, kan malaikat pagi, malaikat petang, turun naik mereka. Tetapi bila disebut tentang Jibril, selalunya baginda disebut dalam keadaan, selalunya disebut, buang baginda itulah silap, disebut dalam keadaan tidak bergerak atau sedang melakukan kerja yang khusus. Di sini nak ceritanya roh dan para malaikat, Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, tidak ada pergerakan. Statik. Jadi sebab itu digunakan roh dulu, barulah malaikat. Kemudian sikit lagi, oleh itu kalau kita perhatikan dalam ayat Naba, surah An-Naba 38 itu, ianya tentang para malaikat yang duduk berdiri dalam saf-saf tidak bergerak. Dan kerana itulah agaknya Jibril disebut dahulu sebelum para malaikat yang lain disebut secara umum. Sedangkan dalam ayat Al-Qadar ini, surah Al-Qadar ini, ada pergerakan para malaikat. Kalau ada pergerakan para malaikat, maka didahulukan perkataan Al-Malaikah, disebut dahulu, barulah disebut kalimah Ar-Ruh. Inilah antara keindahan bahasa Al-Quran yang diteliti oleh para ulama. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita baru bincang surah Al-Qadar ini. Sebelum tu kita dah bincang surah-surah lain yang pendek-pendek. Surah yang pendek macam ini pun banyak kupasan dari sudut bahasa. Kenapa macam ini? Kenapa didahulukan? Kenapa dikemudiankan? Kalau dalam ayat-ayat lain macam ini, ayat lain pula macam ini, kan? Semuanya ada jawapan. Hebat dia Allah, ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Seterusnya, bi'izni rabbihim min kulli amr. Tafsir kalimah bi'izni rabbihim, apa maksud dia? Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Apa maksud dengan izin Tuhan? Maksudnya malaikat dia tak boleh ikut sukati dia. Dan kita tahu, bila kita belajar tentang malaikat, kita tahu malaikat ini makhluk yang sangat-sangat taat kepada perintah Allah. Tak pernah derhaka, tak pernah lawan Allah. Tapi dan apa yang mereka lakukan itu memang dengan izin Allah. Mereka mohon izin. Contohnya apabila mereka turun itu dengan izin Allah. Kan, ini adalah kerana para malaikat sebenarnya memang teringin untuk turun ke dunia untuk bertemu dengan umat manusia yang melakukan ibadah. Sesuailah dengan sifat malaikat yang sentiasa melakukan ibadat. Tiba-tiba dia tahu manusia ketika malam Lailatul Qadar sedang mempertingkatkan ibadat, sedang memperbanyakkan ibadat mereka. Lalu malaikat pun sukalah nak turunlah malaikat tu. Dan kerana itu mereka telah memohon kepada Allah dan Allah telah memberi izin kepada mereka. Kerana para malaikat tidak boleh turun ikut suka mereka. Kalau ada izin dari Allah, baru mereka boleh turun. Malaikat-malaikat itu teringin untuk turun memberi salam. Ada satu riwayat kata, kenapa malaikat? Pertama, kerana malaikat suka melihat manusia umat Islam yang beribadat. Yang kedua, kerana malaikat ingin memberi salam kepada umat Islam yang sedang melakukan ibadah. Sebab itulah ayat ini disambung dengan perkataan salamun.
Salamun. Ada ulama kata kerana malaikat nak beri salam kepada orang yang beribadat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan ayat terakhir, okey, min kulli am, sikit lagi, min kulli am biizni rabbi, min kulli am. Kalau ikut terjemahan sini, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Min kulli amrin. Kalau min tu kita terjemah dari setiap urusan. Tapi min juga boleh diterjemahkan dengan maksud kerana. Oleh itu malaikat itu turun kerana hendak menjalankan arahan Allah. Jadi kan kita tahu kan malam Lailatul Qadar ni Allah bentang kepada para malaikat untuk tahun itu, apa yang akan berlaku pada satu tahun itu. Dan malaikat tahulah apa tugas-tugas mereka. Mereka kena laksanakan. Siapa yang dicabut ajalnya, siapa yang diberi rezeki, siapa yang diberi pahala dan sebagainya. Maksudnya Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi untuk tahun itu. Maka malaikat-malaikat itu menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka untuk tahun itu. Contohnya, siapakah yang akan mati, siapakah yang akan lahir, siapa dapat anak, siapa dapat rezeki, siapa dapat kahwin dan sebagainya. Apa sajalah tahun itu banyak dibentangkan kepada para malaikat. Dan sebenarnya dah ada dah di lauh mahfuz. Tapi malam Lailatul Qadar itu dibentangkan kepada para malaikat. Dan yang terakhir ialah salamun hiya hatta matla'il fajr. Terjemahannya ialah malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, ketenteraman, keamanan. Jadi malam Lailatul Qadar ni malam yang penuh dengan ketenangan lah, kita kata ketenangan. Jadi ulama cuba kupas, apa maksud salamun, selamat tu? Selamat daripada siapa? Aman daripada siapa? Tenteram daripada siapa? Tenang daripada siapa? Jadi ada ulama yang tafsir ialah malam yang aman, tenang, tenteram daripada syaitan. Oleh itu ini tidak ada, jadi bahasa tak betul, saya pun kelang kabut juga nak siapkan PowerPoint ni. Ingat maghrib tadi baru siap, jadi adalah salah spelling dan sebagainya. Oleh ini tidak ada kejahatan langsung. Kalau malam lain ada juga sejahtera. Kalau malam-malam lain ada juga kesejahteraan, keamanan, ketenteraman bercampur dengan keganasan dan keburukan. Tapi Allah beritahu pada malam Qadar ini ianya sejahtera sampai ke waktu fajar. Tapi ada juga orang petikai, betul ke tak ada berlaku kejahatan pada malam itu? Pada malam Lailatul Qadar tidak berlaku kecurian, orang tak buat jahat, orang tak buat maksiat. Kan sebenarnya ada juga. Tetapi mungkin maksudnya ialah kita kata 90% berada dalam keadaan aman, tenteram dan sebagainya. Ia juga bermakna para malaikat memberi salam dari terbenam matahari waktu maghrib hari itu hingga ke terbit fajar. Jadi beruntunglah siapa yang beribadat sampai ke fajar, kerana malaikat tidak berhenti-henti. Kan kita tahu kan traffic jam di langit tu sebab malaikat turun. Begitu je di bumi penuh malaikat, cuma kita je tak nampak. Dan satu lagi tugas malaikat, dia memberi salam kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah. Jadi kita dapat salam daripada para malaikat. Diberikan kepada orang Islam yang melakukan ibadat di masjid. Cuba bayangkan begitu jauh sekali perjalanan mereka untuk memberi salam sejahtera kepada orang mukmin. Yalah, malaikat ni tempatnya di langit, kan? Dan langit pun ada 7 lapisan. Jadi mereka turun ke bumi untuk memberi salam. Boleh kita kata mendoakanlah keselamatan kepada mereka yang beribadat. Maka alangkah tingginya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang mukmin. Jadi itu antara kupasan tafsiran, lebih kepada tafsiran kepada makna ayat, kerana saya lihat banyak rahsia-rahsia penggunaan ayat-ayat yang saya ingat nak kongsi, kerana sebelum ini kita dah biasa dengar tafsiran tentang, kita pun dah biasa sangat dah bincang tentang bila berlakunya Lailatul Qadar. Ada ulama kata malam 21, ada kata 23, semua ada hadis sebagaimana saya sebut tadi. Malam 25, malam 27, malam 29, dan akhirnya ulama buat kesimpulan kerana semuanya sahih, riwayat-riwayat itu sahih, maka ulama buat kesimpulan
maksudnya ia berlaku dalam keadaan berbeza setiap tahun. Kalau tahun ni 21, mungkin tahun depan 23, mungkin tahun depan lagi 27, dia bertukar-tukar. Kan, dia berpindah-pindah daripada malam-malam ganjil. Itu pandangan ulama lah, kerana kesemua riwayat-riwayat itu betul. Tapi ada juga orang yang fokus kepada malam ke-27, itu pun dalil pun kuat juga. Dalil hadis Ibnu Mas'ud. Jadi saya tak bincanglah tu. Kemudian kita tahu juga malam Lailatul Qadar, apa yang Aisyah bertanya Nabi, apakah doa yang paling baik pada, apakah kalau kita jumpa, Aisyah tanya Nabi, kalau jumpa malam Lailatul Qadar, apakah ucapan yang sebaiknya, kan? Dan Nabi ajar, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Itu doa yang kita biasa bacalah. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun, kan, ampunilah aku. Engkau menyukai keampunan dan ampunilah dosaku. Itu yang biasa kita amal. Biasanya malam 10 malam terakhir lah. Kerana kita nak kejar dan mencari malam Lailatul Qadar. Jadi itu saja kupasan saya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan saya pun tak dapatlah nak mencari tafsiran-tafsiran yang lain. Biasanya kalau sempat saya akan cuba melihat sebanyak mungkin tafsiran, tapi ini mungkin 1-2 tafsiran saja yang boleh saya kongsi. Moga-moga mendatangkan manfaat kepada kita. Dan kita kena ingat antara pengajarannya ialah daripada surah ini ialah nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu besar. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, antaranya malam ini. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk menambahkan amalan kita. Dan satu lagi kan, kadang-kadang kita tak sangka, kita tak dapat gambar macam mana penuhnya langit dengan para malaikat, penuhnya bumi dengan para malaikat ketika pada malam ini. Kita tengok biasa je, kita tengok manusia je, kan? Tapi penuh dengan para malaikat pada malam tersebut. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada Datuk Ahmad. Sila, Datuk Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Profesor Maria Dr. Faisal, insyaAllah dengan pengisian yang dari segi timing perfect dan dari segi pengisian pun sangat bagus dan detailnya pun saya rasa sangat baik. So bagi yang tengah belajar Arab atau nak belajar dah belajar, dah dapatlah beberapa konsep dalam Arab kan. Nazalna, anzala dengan wazan af'ala, wazan fa'ala. Okey, insya-Allah. So dan juga di sana tentang Quran tak habis-habis dia punya pemahaman yang kita boleh fahami dan juga kita boleh yakini dan kita boleh ini. Ada sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita dapat setiap kali kita baca, setiap kali kita dengar, akan ada lagi insya-Allah kepesan macam Dr. Faisal cakap tadi, ada lagi ni, tapi tak apalah, cukup untuk kita malam ni. Cerita-cerita yang ada insya-Allah. So lepas ni insya-Allah kita akan lebih mudah untuk khusyuk dengan pemahaman yang kita ada ni sambil kita membaca surah Lailatul Qadar ni dalam sembahyang terutamanya. Kita akan dapat bayangkan ataupun dapat fahami dengan apa yang Ustaz dah ceritakan tadi lah. Jazakallah khairan Ustaz. So sekarang ni sesi kita bukalah, ada 5 minit untuk sampai ke 10. Kita buka kepada soalan. Dalam chat box ada tak ada soalan. Ada siapa nak tanya Ustaz pasal malam Lailatul Qadar ni? Tak ada. So cuba bayangkan ganjaran yang Allah bagi Dan kalau setiap orang Islam dapat satu malam tu Lailatul Qadar ni dan dapat semua yang Allah bagi ni, Ustaz. Allah tak miskin kan? Dapat pula setiap tahun. Allah takkan miskin. Allah lagi kaya dan Allah lagi suka tengok kita ni. So itulah semua kekuasaan. Cuma Datuk, saya nak tambah sikit tentang kadang-kadang orang mencari, orang kita berteka-teka kan.
bila malam Lailatul Qadar itu kan. Masing-masing kata malam ini, masing-masing kata besok paginya dia tengok matahari macam tak keluarkan cahaya tu, malam Lailatul Qadar ni. Sebenarnya orang yang biasa kaji matahari, orang yang buat kajian lah. Kalau dia buat kajian, dia ada apa tu alat teropong tu, memang kaji matahari, cahaya matahari pada waktu pagi kan. Itu memang kajian dia. Tengok kalau 10 malam terakhir ni dia buat kajian juga, dia dapat detect ada perbezaan cahaya matahari itu berbanding dengan malam-malam lain. Itu orang-orang macam ni mungkin kita boleh boleh percaya sikit lah berbanding dengan orang yang tak ada kajian, sekadar tengok dengan mata kasar kan. Tapi orang yang memang betul-betul kaji itu mungkin kita boleh percaya. Tapi itu pun belum tentu betul juga kan. Kurang-kurangnya dia adalah asas. Itu ramalan. Ramalan kan. Satu lagi, kalau dulu-dulu orang kata Lailatul Qadar ni macam-macam lah, pokok tunduk lah kan, macam-macam lah. Angin pokok daun tunduk ke, macam-macam kan kita pernah dengar. Itu tak ada dalil. Di samping kita mencari ganjaran tu, Allah juga tanya usaha kita. Dan mungkin usaha kita tu akan membuatkan rahmat Allah tu lebih, macam tadi kan, 700,000, 7,000 ke 83 tahun kita sebagai satu figure yang menunjukkan banyak kan. So kalau usaha kita, Allah akan tahulah kan. Layakan kita satu lagi usaha. Allah tak mau tengok natijah, tapi Allah nak tengok apa usaha kita. Kita cuba berusaha je, tak payah nak kita tahun ni aku dapat 83 tahun dah. Kan? So kita confident, sebab itu hanya Allah yang tahu. Itu benda gaib kan. So Nabi memang sangat-sangat nak beritahu kalau dia boleh tahu kan. Jadi Nabi pun tak tahu, jadi macam mana lah kita nak tu, wallahu alam lah. InsyaAllah Allah berikan kita kekuatan. Pertama, Allah bagikan kita peluang untuk next Ramadan. Kita cuba, dan Allah bagi kita rezeki untuk mendapatnya. Setiap tahun lebih baiklah, tapi kalau dapat banyak kali pun boleh, dapat sekali pun alhamdulillah. So ada soalan lagi tak ni? Menunggu soalan. Kita ada 1 minit lagi untuk pukul 10. Tak ada ya? Okey, buat masa ni kita okey, jazakallah khairan kepada Ustaz Tufasil, semoga Allah berkati segala usaha Ustaz untuk menyiapkan penyampaian insya-Allah, dan mengucapkan jazakumullah khairan juga kepada semua yang hadir. Jazakumullah khairan kepada Ikram Manjaya yang menjadi host, dan juga Isma yang menguruskan platform ini, dan juga Panjaya menggunakan platform Zoom Ikram Panjaya. Dan insya-Allah semoga Allah berkati dan rahmati kita insya-Allah. So kita akan jumpa lagi bulan depan. Kita mengharap supaya dapat Ustaz Anan sambung bab akidah dia insya-Allah. So untuk Ustaz Dr. Faisal, kita akan pergi hadis pula ya. Hadis yang kelima ya Ustaz ya. Ya insya-Allah. Insya-Allah kita akan, so siapa-siapa tu bolehlah prepare dulu, baca dan juga siapkan soalan-soalan untuk Ustaz ni. So insya-Allah kalau tak ada apa, kita tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dengan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Syukran.